Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Dan sesungguhnya telah benar orang yang berkata situ. Dan sesungguhnya telah benar orang yang berkata, apabila tiada kuasa berdiri malam dan puasa siang hari, maka bahawasanya ketahui olehmu, engkau itu tertambatsanya telah menambatkan dikau oleh dosa engkau. Maka kata pengarang kitab kita, benarlah orang yang berkata, seseorang yang tidak mampu sembahyang pada waktu malam, yakni berdiri malam, maksudnya sembahyang pada waktu malam. Berdiri mampu belaka malam-malam, tapi yang dimaksudkan berdiri malam adalah sembahyang pada waktu malam, sembahyang tahajud. As-salatu fi jawfil lail khairum minad dunya wa ma fiha. Sembahyang pada perut malam, pada tengah-tengah malam lebih afdal daripada dunia dan segala isinya. Yang banyak pahala fadilatnya di sisi Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka pada waktu malam bertahajudlah kamu. Bertahajudlah kamu, moga-moga kamu dibangkitkan dalam keadaan maqam yang terpuji, mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang pada waktu malam. Maka kata ulama, kata benarlah dia kata orang yang mengatakan seorang yang tidak mampu berjaga malam, yakni dengan erti kata sembahyang malam. Sembahyang malam semata-mata mencari redha Allah taala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Maka pada waktu malam bertahajudlah kamu kerana melakukan ibadat nafilah, ibadat sunat. Lebih-lebih lagi musim yang macam ni, musim hujan. Jangan ke kata sembahyang malam, sembahyang subuh pun payah. Musim-musim hujan, tengah-tengah orang bang, masa itulah hujan lebat. Nono baru kahwin, lagi payah bangun. Jadi nak beritahu, orang yang mampu sembahyang malam, orang mampu sembahyang malam, dan orang yang mampu puasa sunat siang hari, orang ni orang yang bebas daripada dosa, ataupun orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Manusia memang berdosa belaka, tapi beza orang itu bertaubat dengan tidak bertaubat. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti ia tidak ada dosa. Maka benarlah orang yang mengatakan bahawa seorang itu kalau dia tidak mampu sembahyang pada waktu malam dan berpuasa siang hari, yakni berpuasa sunat di siang hari, maka sebenarnya dia telah tertambat dirinya. Ada tertambat dirinya, yakni dia tertambat dengan dosa yang ia lakukan. Orang yang ada dosa, dia tak mampu buat dua perkara ni, yakni sembahyang malam dan juga puasa sunat siang hari. Siapa tak mampu? Kita semua. Bermakna dalam diri kita ni masih lagi ada dosa. Tak mampu nak sembahyang malam, payah nak sembahyang malam. Sebagaimana payahnya orang yang tak pernah sembahyang. Orang tak pernah sembahyang ni nak sembahyang subuh, Allah payahnya nak sembahyang subuh. Kena insaf bulan 12 musim hujan, baru insaf nak sembahyang. Kena musim hujan, payah nak bangun. Maka kita hak biasa sembahyang sama 5 waktu, dok tinggal sama, payah juga nak sembahyang malam. Sama dengan orang yang tak rajin sembahyang nak sembahyang subuh, orang yang rajin sembahyang nak sembahyang malam. Cukup payah, menunjukkan bahawa dalam diri dia ada dosa. Orang yang mengatakan demikian, di antaranya mengatakan bahawa Fudail bin Iyad. Nama dia Fudail. Fudail ibnu Iyad. Yang mengatakan bahawa orang yang tak mampu sembahyang malam, tak mampu berpuasa siang hari, dia ada dosa pada diri dia. Yakni Fudail bin Iyad. Siapakah Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad adalah perompak satu ketika dahulu. Dia pun orang yang jahat dulunya. Dia orang yang jahat, suka merompak. Merompak ni ada dua. Satu menyambung kat rumah orang, satu merompak di jalanan.
Rompak di jalanan ni dipanggil qati'ut tariq. Orang yang memutuskan jalan. Yakni dia rompak tengah jalan. Fudail bin Iyad satu hari dia rompak. Dia masuk rumah orang malam-malam. Bila dia masuk rumah orang malam-malam, didapati sekeluarga semayang malam. Bila sekeluarga semayang malam, mari terlintas dalam hati dia, Allah, aku ni jahat sungguh. Tengok ahli keluarga ni semayang malam satu keluarga. Kebetulan pula orang yang baca tu, orang yang semayang tu malam tu, dia baca ayat Quran, menyentuh perasaan dia. Dia kata, bila pula aku nak insaf, orang ni dah semayang malam pula, keluarga ni baik, maka mari timbul perasaan dia, rasa menyesal. Dia pun terus terjun ikut tingkap dia, tak mencuri malam tu. Dan dia berlari sambil menangis, merasakan bahawa diri dia jahat sungguh. Apatah lagi rumah yang dia nak rampak tadi, rumah orang yang soleh. Kemudian dia pun singgah dekat satu tempat perhentian. Kalau zaman kita dia panggil wakaf lah, berehat situ. Tengah-tengah berehat, dia bunyi duduk belakang sikit, dia menangis lagi, menangis, ingat ke dosa dia. Tiba-tiba dia dengar perbualan dengan seorang lagi yang rombongan, seorang dengan rombongan yang datang daripada jauh nak berniaga. Dia tanya, kamu datang daripada mana? Dia kata, saya datang daripada tempat sekian-sekian. Dan tujuan apa kamu datang sini? Tujuan datang sini nak berniaga. Kata orang tadi, jangan berniaga lah di sini. Kata, kenapa? Di sini tidak sesuai, kerana di sini ada seorang yang sangat jahat. Siapa orang yang jahat tu? Maka disebut nama dia Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dengar orang kata nama dia. Masa tu dia baru menyesal. Dia tengah menangis masa tu, ingat ke dosa dia. Orang sebut dia ni sangat jahat. Larilah kamu rasa berniaga lah duduk sini. Kata, takut kena dia rompak habis saja harta-harta kamu. Fudail bin Iyad sekali lagi kena tamparan yang hebat. Tadi diinsafkan dengan tengok sekeluarga yang semayang tahajud malam-malam. Dan satu lagi, didengar orang sebut nama dia seorang yang jahat. Orang ni ada kadang-kadang dia terkenal dengan dua. Sama ada terkenal dengan baik, terkenal dengan jahat. Maka dia terkenal dengan jahat. Akhir sekali, dia pun bangun. Dia pun pergi ke orang yang bercakap tadi. Dia kata, sayalah Fudail bin Iyad. Dia kejut orang tu, takut dia. Tengah-tengah cakap dia, tiba-tiba keluar orang tu. Takut dia. Orang tu rasa takut, pucat muka. Dia menyangka bahawa Fudail akan merompak dia serta-merta. Tetapi Fudail mengatakan bahawa saya sudah insaf. Kamu duduklah di sini. Saya akan tinggalkan tempat ni. Dia pun tinggalkan tempat tadi. Kenapa yang dia buat setelah dia bertaubat? Dia pergi melancong. Dia bertaubat, dia tinggal, dia pergi belajar ilmu agama. Akhir sekali dia menjadi ulama tasawuf yang hebat, orang yang soleh. Dan dialah yang mengatakan bahawa orang yang ada dosa tak mampu semayang malam, tak mampu puasa sunat di siang hari. Maka siapa yang tak mampu? Kita semua tak mampu. Tak mampu kita nak semayang malam. Boleh lah sikit-sikit bulan Ramadan boleh lah. Itu pun cegelang-cegeluk juga kadang-kadang. Ada pun bulan-bulan lain payah menandakan bahawa ada lagi dosa. Maka manusia ni kena hilang, bersihkan diri daripada dosa. Sebagaimana dia bersihkan pakaian dia daripada kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran. Orang tambuh pakaian kotor. Cuba kita pergi jual pakaian kotor, tak laku. Maka Allah Ta'ala tak terima ibadat yang ada kotor dalam hati. Tak terima ibadat yang ada kotor, yang tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka inilah yang menyebabkan kita perlu bertaubat kerana kita ada dosa. Maka ulama ini memberi panduan, orang yang ada dosa besar lagi melingkungi diri dia, diikat dengan dosa besar lagi, adalah di antaranya tak mampu nak semayang malam. Payah kita nak semayang malam. Yang jadi berat ni kita nak buat ibadat kerana dosa. Kerana dosa yang menyebabkan kita berat nak lakukan amal ibadat. Tetapi apabila kita banyak pahala, kurang dosa, maka ringan tubuh kita untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Dan yang kedua daripada perkara yang mesti kita bertaubat, maka dia kata perkara itu sesungguhnya melazimkan taubat, supaya diterima padamu ibadatmu.
Maka dia kata dia di antara sebab kita mesti lazim tu mesti bertaubat supaya ibadat kita diterima oleh Allah. Ibadat yang tanpa taubat tidak diterima oleh Allah kerana kita ni banyak dosa. Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, dia sentiasa bertaubat, mengatakan 100 kali taubat sehari. Taubat sama pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi contoh kepada hamba dia. Sebab tu kita baca dah minggu lepas kisah Dahyatul Qalbi. Sekali dia mengucap 2 kalimah syahadah, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia yang telah membunuh anak dia seramai 70 orang. Lepas pada tu Nabi pun berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, hamba aku yang lain sentiasa mengucap sama tiap-tiap hari, ampunkanlah dosa-dosa mereka. Maka tidak dapat tidak, kita kena banyak bertaubat, membersihkan hati kita, di antaranya dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah dan memperbanyakkan ucapan istighfar ataupun astaghfirullah kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Maka bahawasanya empunya hutang tiada diterima akan hadiah. Empunya hutang tiada diterima akan hadiah. Yang demikian itu bahawasanya taubat daripada maasi. Maasi ni maksiat-maksiat. Baik dia kata, taubat ini ibarat hutang kita dengan Allah. Taubat. Kita ke mana-mana kena bertaubat. Maka selagi mana kita tidak bertaubat, bermakna kita tak bayar hutang. Kita buat je amal ibadat. Seperti orang yang ada hutang tiba-tiba beri hadiah. Maka Tuhan dia kata, aku tak buat hadiah, aku nak hutangmu. Kena bayar hutang dulu, barulah nak bagi hadiah pun. Kita pun tak tergamak beri hadiah ke dia, hutang tak bayar. Hutang tak bayar. Maka tuan kepada hutang tadi tidak mau menerima hadiah kalau hutang tak bayar. Kita pula rasa tak tergamak nak beri hadiah pada dia, sedangkan hutang kita ada. Maka demikianlah kita, macam mana kita nak buat amal ibadat dalam keadaan kita tidak bertaubat kepada Allah. Taubat ni kepada Allah ibarat hutang kita pada Allah. Bila buat dosa, kena taubat pada Allah. Maka tidak dapat tidak, kita kena bertaubat di samping kita melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka ibadat yang tanpa taubat menyebabkan ibadat tadi ditolak oleh Allah. Taubat tak ada, tapi semayang tu banyak, tapi kurang bertaubat pada Allah. Masuk kurang taubat macam mana? Dosa besar tak tinggal-tinggal pun. Semayang ni jaga. Puasa aurat tidak tutup. Kita semayang tidak mengumpat, tidak tinggal lagi. Ni bahaya. Dalam satu hadis menceritakan ada seorang wanita yang soleh, yang solehah, semayang malam boleh, puasa sunat boleh. Cari mana orang ni? Semayang malam boleh, puasa sunat pun boleh. Puasa sunat pun boleh. Tapi Nabi kata wahia finna, dia ahli neraka. Kerana apa? Kerana dia tidak dapat menjaga lidah dia daripada berkata orang. Ni kena jagalah kita. Jadilah orang yang menjaga lidah, jadilah orang yang baik. Kita sayang amal ibadat yang kita lakukan. Maka dia kata di sini, yang demikian itu bahawasanya taubat daripada maasi. Hendaklah kamu taubat daripada maasi. Maasi itu adalah maksiat-maksiat. Kena taubat daripada maksiat-maksiat. Dengan arti kata meninggalkan segala maksiat yang telah kita lakukan. Taubat. Manusia yang benar-benar bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala akan menerima taubat dia. Ada seorang yang bernama Abdullah ibnu Mubarak. Dia seorang yang soleh. Malik bin Dinar, Abdullah ibnu Mubarak. Tak ingatlah saya. Boleh jadi Abdullah ibnu Mubarak ataupun Malik bin Dinar, antara dua tu. Dia ni orang puji dia baik. Dia kata jangan puji saya bukan orang yang baik. Kemudian dia cerita dia. Dia kata dulu saya ni kerja ni sebagai polis. Polis sekarang ni panggil polis. Kemudian saya selalu mengambil rasuah pada orang. Dan saya akan tangkap orang-orang yang ada kedudukan yang boleh beri apa-apa pada saya lepaskan. Orang-orang yang susah, saya tidak lepaskan dia. Maknanya kemudian dia suka berpoya-poya, minum arak dan sebagainya. Ditakdirkan oleh Allah Ta'ala akhir kali isterinya meninggal dunia.
Bila isteri dia meninggal dunia, dia masih lagi tidak insaf. Semakin kuat dia berpoya-poya. Dan dia ada anak perempuan seorang. Anak perempuan seorang. Kemudian ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, dia ni pula anak perempuan dia seorang tu saja pun meninggal juga. Maka dia pun kecewa dalam hidup dia. Dia pun berpoya-poya. Dia banyak minum arak. Akhir sekali dia pun jatuh pengsan kerana banyak minum arak. Dalam pengsan tadi dia bermimpi bahawa dia dikejar oleh seekor ular yang besar. Kita agak mimpi ular kok. Mimpi ular nak menikah lalu. Tak semestinya gitu. Dia kejar oleh seekor ular yang besar. Maka dia pun lari ketakutan. Bila dia lari, dia jumpa seorang orang tua yang bongkok dah, tak mampu dah. Dia kata, "Pakcik, tolong saya, pakcik. Ada ular belakang tu kejar saya. Saya takut." Pakcik tu kata, "Saya tak mampu nak menolong kamu. Kamu pergi ke ujung sana," kata pakcik tadi. Maka orang tu dia pun lari. Dalam mimpi dia lari. Bila dia lari, tetap dia nampak ular tu duduk kejar dia lagi. Kemudian dia pusing balik. Dia kata, "Pakcik, tolong pakcik." Pakcik tu kata, "Tak mampu saya." Kemudian dia lari kat lain. Pakcik tu kata, "Kamu lari kot ni pula." Dia lari pula, ular tu kejar. Tiba-tiba dia tengok sekumpulan budak-budak kecil. Dalam sekumpulan budak-budak kecil tu ada seorang budak yang ulur tangan ke dia. "Mari sini." Mari sini, tunjuk ulur tangan. Dia tengok budak ada seorang ulur tangan, didapati anak perempuan ni yang sudah mati. Dia pun ulur tangan anak perempuan tu, pegang tangan dia. Bila anak perempuan tu pegang tangan dia, ular tadi hilang serta-merta. Kemudian anak tadi pun membaca ayat Quran. Bila baca ayat Quran, dia pun tanya, "Apa maknanya?" Kata budak tadi, anak dia kata, "Ayah, ular besar itulah dosa yang ayah buat. Itulah dosa yang ayah buat. Dan pakcik tua itulah gambaran ibadat yang ayah buat. Tak mampu langsung nak menolong ayah. Tak mampu langsung nak menolong ayah. Dan dengan izin Allah, saya dapat menyelamatkan ayah. Dan ayah akan mendapat keinsafan melalui saya." Terkejut dia daripada tidur. Selepas daripada tu, dia pun bertaubat bersungguh-sungguh. Dan sehinggalah dia menjadi orang yang soleh. Dan dia sentiasa ingat peristiwa ni. Maka bila orang puji dia, dia kata, "Jangan puji saya. Saya ni orang, kamu tak kenal siapa saya." Dan dia adalah orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka kita pun orang yang banyak dosa sebenarnya. Buktinya kita orang banyak dosa, kita tidak segera melakukan amal ibadat. Melakukan amal ibadat dalam keadaan tidak bersemangat. Tidak semangat, lemah saja buat amal ibadat. Ini tanda seseorang tadi adanya dosa. Maka dalam keadaan macam tu, tidak kita kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata, dan reda akan mempunyai khasum. Khasum ini lawan dia. Macam mana dia kata, kita nak tak bertaubat daripada meninggalkan maksiat, kemudian kita nak minta reda Allah Ta'ala pula. Maka dia kata, lazim. Lawanmu itu lazim. Dan kebanyakan ibadat yang engkau menyahajakan akan dia itu sunat. Lazim itu wajib, yakni kamu wajib kena bertaubat. Dan kebanyakan ibadat yang engkau menyahajakan akan dia itu sunat. Maka betapa diterima daripadamu tabarakmu. Tabarak ni maknanya ibadat sunatmu, yakni amal yang sunat. Dan hutang atas tunai tiada engkau bayar, sedangkan kamu tak bayar lagi. Ada pun taubat daripada buat dosa dan juga nak minta reda dengan Allah Ta'ala. Ini wajib. Maknanya kita wajib bertaubat daripada dosa. Kemudian kita buat ibadat-ibadat yang lain. Ibadat-ibadat yang lain. Maka macam mana Allah Ta'ala nak terima? Sedangkan kita ni ada hutang dengan Allah. Apa hutang kita? Hutang kita adalah taubat. Bila kita buat dosa dengan Allah, kita ibarat kita berhutang. Maka kita kena bayar hutang. Bayar hutang taubat. Maka selagi mana kita tak bayar hutang, kita tak taubat, ibadat tak terima.
buat ibadat siang malam, maka macam mana saya Allah Ta'ala nak terima? Hutangmu tak bayar lagi. Tidak bayar lagi. Maka dia kata betapa engkau tinggal keadaannya yang halal dan juga yang mubah, yang harus, dan engkau mengekali mengerjakan atas yang ditegah dan haram. Macam manalah kita ni, kadang-kadang kita buat satu benda yang halal pun, kita buat benda yang halal ataupun kita tinggal benda yang halal, semata-mata kita nak dekatkan diri dengan Allah. Contoh tinggal benda yang halal, kalau kita nak beli, nak pakai katil tebal-tebal pun boleh, halal. Nak makan banyak-banyak halal, tapi tak mau makan banyak takut kurang ibadat. Bagus dah situ, tapi taubat tak ada. Maka orang yang tidak bertaubat tu dia kira buat dalam keadaan dosa sama. Walaupun dia buat ibadat, tapi dia tinggal satu lagi. Kerana bertaubat itu wajib. Kena faham. Bertaubat itu wajib. Kecuali orang tak ada dosa. Tak ada dosa. Sedangkan Nabi SAW pun sentiasa bertaubat kepada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala kata, ma taqaddama ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampunkan dosa dia. Ya, terdahulu dia buat pun dosa diampun. Sebelum dia buat dosa sudah diampunkan. Ini Nabi. Maka tidak taubat tu wajib. Maka bagaimana orang buat amal ibadat dalam waktu yang sama tidak bertaubat pada Allah? Tidak bertaubat pada Allah, maka tidak bertaubat pada Allah tu dosa dah. Dosa dah tidak bertaubat pada Allah. Yang selama ni kita buat amal ibadat tanpa ada taubat. Bermakna ibadat kita buat pun dalam keadaan kita melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata, engkau mengekali mengerjakan atas yang ditegah dan juga haram. Dan betapa engkau munajat, dan macam mana kamu munajat dengan Allah. Dan engkau menyeru, engkau berdoa pada Allah. Dan kau memuji atasnya, puji Allah Ta'ala. Dan iaitu atasnya marah, tapi Allah Ta'ala marah pada kamu. Allah Ta'ala marah ada kita duk puji dia, kita munajat pada dia, kita buat benda haram lagi. Maka macam mana Allah Ta'ala nak terima pada kita? Sebab kita tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Nanti sekejap lagi Imam Ghazali beritahu cara-cara kita nak bertaubat kepada Allah. Maka tidak kita kena bertaubat pada Allah, sebab kita ni adalah orang yang banyak dosa. Banyak dosa pada Allah Ta'ala. Ini kita kena mengaku. Jangan mengaku bahawa kita ni rasa tak ada dosa dah kita. Tak ada, kita ni banyak dosa. Cukup dah, kita lupa Allah dosa dah kita. Lupa pada Allah Ta'ala. Kita berasa kita belaka segala-galanya. Maka cukuplah kita melakukan dosa. Cukup dah kita melakukan dosa bahawa kita aman daripada Allah. Berasa tak ada apa je. Buat mana-mana pun tak apa. Maka dia kira dosa. Maka inilah zahir kelakuan orang yang asi. Orang yang mendahaka kepada Allah. Asi ni mendahaka. Yang mengekali atas maksiat. Kekal pada maksiat. Maksiat yang dia buat di antaranya tidak bertaubat kepada Allah. Tidak bertaubat pada Allah. Jadi tidak, kita kena bertaubatlah pada Allah. Nak taubat pada Allah, banyak taubat yang kita kena taubat pada Allah. Kena tinggalkan dosa-dosa. Sama ada dosa tu betul zahir. Zahir macam mana? Tinggal semayang. Tu sebagai contoh. Tidak menutup aurat. Tidak menjaga lidah. Tidak menjaga mata. Lepas pada tu tidak taat kepada suami. Ini semua dosa-dosa. Itu zahir, tak termasuk batin. Batin lah, contohnya merasa ujub dengan ibadat yang kita buat. Itu batin. Rasa riak. Buat ni kalau orang tahu lagi suka kita. Kita ni kalau buat amal ibadat, kalau orang tahu rasa suka. Kalau orang tak tahu rasa tak suka, ada riak lagi dalam hati kita. Orang yang tidak ada riak ni, dia suka kalau ibadat dia tidak diketahui orang. Tidak ada riak ni, dia suka kalau ibadat dia tidak diketahui orang. Maka banyak maksiat-maksiat yang ada dalam hati kita. Dan manusia ni kalau dia buat dosa, ada titik hitam dalam hati dia. Kemudian dia buat lagi, lepas tu hitam tu kau besar, sampai masa jadi gelap hati. Bila gelap hati, dengarlah orang baca apa-apa ayat Quran ke hadis, orang ajak buat baik ke, tak ada apa-apa rasa.
seperti mencurah air di atas daun keladi. Tak ada kesan apa-apa pun, menandakan hati seseorang tadi gelap. Dan bila hati gelap, hidup kekal dengan dosa sama. Dan dia lebih suka buat dosa pada benda buat ibadat. Bila buat dosa, rasa suka saja. Bila buat ibadat, rasa malas saja. Ini tanda orang yang hati dia gelap, hati dia sakit. Maka kita ni kena berobat. Orang kok kalau sakit pergi berobat selalu. Sakit pergi selalu jumpa doktor. Doktor kata 3 kali sehari makan, 3 kali makan juga. Maknanya taat dia pada doktor. Itu bahagian doktor obat hak zahir tu. Obat zahir, tapi obat batin tak ada. Obat mengenai batin, mengenai hati. Kita kena jaga juga mengenai hati kita supaya hati kita bersih dengan Allah Ta'ala. Hak nyakit hati ni dah pergi doktor lah. Tak ada obat. Saya asal dengki makan 3 kali sehari. Tak ada. Tak ada. Kalau ada senang gitu, saya bagi obat. Ambil makan. Ni obat asal dengki. Ambil. Rasa dia pahit sikit. Esok kita makan obat dah kabur pula. Minggu depan. Mudah hari tu. Tak ada. Dengan cara beramal, memperbanyakkan bersih hati, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka dengan cara macam mana? Jauhkan daripada maksiat dan hendaklah bertaubat. Maka bermula Allah Ta'ala tempat kami minta tolong, dan Allah Ta'ala lah yang kita minta tolong. Dan tak ada dah yang dapat menolong kita kecuali Allah Ta'ala. Minta tolong. Minta tolong kenapa? Minta tolong biar kita dapat tinggal maksiat. Dapat tinggal maksiat. Dan minta tolong biar kita dapat buat amal ibadat pada Allah. Sebab tu kita kena banyak berdoa. Banyak berdoa, banyak minta tolong dengan Allah Ta'ala. Maka jika engkau kata, maka apa makna taubat nasuha? Apa makna taubat nasuha? Bila kita belajar taubat, nak juga taubat. Tapi macam mana cara taubat? Selama ni kita pasal semayang saja. Tak ada taubat-taubat pun. Kata ulama tasawuf, orang yang buat ibadat tanpa taubat, ibadat tidak diterima. Kena taubat. Maka taubat tu kena taubat nasuha. Taubat betul-betul menyucikan diri kita kepada Allah. Dan apa makna taubat nasuha? Dan hak dia, bagaimana batasan dia? Dan sayugia bagi hambanya bahawa ia mengerjakan hingga keluar ia daripada dosa sekaliannya. Yakni sayugia, yakni mestilah seseorang tadi mengerjakan taubat, melakukan taubat sehingga hati dia suci, bersih daripada dosa-dosa. Kena taubat sama kita tiap-tiap hari. Sebab kita bangun tidur ni ada sama dosa. Bangun tidur, start pada bangun tidur siapa ke nak tidur balik, dosa tu ada sama. Boleh tengok orang kata korang. Maknanya tak ada benda dah. Dok kata korang tengok benda dah balik. Depan mata kita ada sama. Duduk dalam rumah, cara dalam rumah, keluar rumah, macam-macam berlaku hari ni. Jadi akhir kali hidup dalam keadaan banyak dosa. Siang malam dosa. Dalam dosa tu akan takbir lagi. Tak ada doa dengan Allah Ta'ala. Lepas pada tu hak doa lah, hak semayang tapi tak bersihkan dosa kita. Tak bersihkan. Yang kita semayang ni kan dia kata bersih dosa. Yang kita semayang ni dia bersih dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar kena bersih melalui taubat nasuha. Taubat nasuha, dosa-dosa kecil boleh lah. Tapi dosa-dosa besar kena taubat bersungguh-sungguh. Berasa betul-betul insaf. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kami kata, ada pun taubat, maka bahawasanya perjalanan dari perjalanan hati. Taubat ni melibatkan hati. Hati kita. Yang pertama kita tengok hati kita betul-betul nak bertaubat tak pada Allah. Maka ini adalah perjalanan hati, amalan hati. Dan iaitu kata ulama, dilepaskan hati daripada segala dosa. Yakni tiada melepaskan pada hati yang nak mengerjakan dosa. Lepaskan hati dosa dengan arti kata biar hati kita tak azam sungguh-sungguh tambah buat dosa. Tambah buat dosa. Ini dia orang yang benar-benar bertaubat pada Allah. Jadi kalau hati tu tak ada azam,
tidak dikira bertaubat pada Allah. Biar betul-betul seorang ni memanglah insan-insan sungguh tambah dah buat dosa kepada Allah Ta'ala kerana ingat dosa-dosa. Batu baru ni di Masjid Batu Buruk kita duk cakap malam Rabu baru ni, kita duk cakap mengenai azab neraka. Kebetulan tajuk buat neraka. Malam tu seorang tu duk telefon, duk mesej. Takut sungguh dia kata dia buat dosa banyak. Saya tak tanya dosa benda. Saya gelisah, dia kata takut. Bila kita cerita mengenai azab neraka, di antaranya orang akan ahli neraka akan makan buah zakum. Buah zakum ni rasa dia sangat pahit dan tajam. Bila dia makan, lekat dekat tekak dia. Lekat dekat tekak dia, kemudian dia rasa dahaga sangat. Lekat, dia minta air. Maka Allah Ta'ala beri air. Tapi air tu cecair timah yang sangat panas. Dia curah dekat dia punya mulut dia. Kita duk cerita tentang azab-azab neraka. Rasa takut. Dia rasa nak taubat selalu dia. Saya beri mesej kalau nak tu marilah jumpa saya. Kita duk bincang-bincang. Dia jawab mesej, saya malu sebab saya banyak dosa. Kenapa banyak dosa? Wallahualam lah. Cerita ini saya teringat mengenai kisah Nabi yang ada seorang pemuda yang menangis. Nabi tanya dia tak jawab. Malu ya Rasulullah, dosa awak saya, dosa saya besar. Nabi tanya besar mana kau? Besar bukit. Besar lagi dia bukit. Mana besar dengan 7 langit 7 bumi, dah besar lagi dosa saya pada 7 langit 7 bumi. Mana besar dengan aras Allah Ta'ala, tak tahu kok, tapi rasa-rasa besar dosa saya. Besar sangat. Nabi tanya mana besar pengampunan Allah dengan kemukaan Allah. Akhir sekali dia ceritalah dosa dia. Dia cerita dosa dia, yakni dia menzinai mayat. Sehingga kan Nabi naik marah balik. Maknanya Nabi kata ceritalah, saya boleh bantu awak. Bila akhir kali Nabi cerita, Nabi marah balik dia sebab Allah jahat sangat orang ni. Tetapi Allah Ta'ala kata pada Rasulullah, aku adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Aku akan terima mana-mana hamba aku yang benar-benar bertaubat pada Allah dalam keadaan ikhlas. Syarat kita bertaubat dalam ikhlas. Ikhlas ni mainan hati. Kalau hati betul-betul ikhlas nak bertaubat pada Allah, Allah Ta'ala terima. Tetapi ada syarat-syarat. Lepas kamu taubat ni, tengok apa yang patut kita lakukan. Kena ada syarat-syarat. Kalau main taubat, cakap mulut je, taubat buat dah, sampai masa dia buat lagi. Ini orang yang mempermain-mainkan taubat. Maka dia kata di sini, yakni tiada melepaskan pada hati hendak mengerjakan dosa. Yakni dalam hati dia tak ada dah, tambah dah buat dosa. Kata muallif radhiyallahu anhu, kata syekh kami, iaitu al-Imam Haramaini. Haramaini al-Juwaini nama dia. Juwaini. Pada had taubat, batasan taubat bahawa ia meninggalkan dengan ikhtiar. Ikhtiar ni pilihan dia. Dia tinggal ikut pilihan, bukan tak ada pilihan. Sebab tu dia kata orang yang tidak mampu buat maksiat, maka dia bertaubat, dia dikira tidak bertaubat. Kerana dia tak ada pilihan lain dah. Nak buat maksiat tak boleh. Contohnya dia selalu pergi tempat maksiat, tiba-tiba kaki dia tak boleh nak bergerak, mati dah. Dia pun kata, tak boleh nak pergi dah tempat maksiat, dia taubat. Maka itu bukan ikhtiar dia, sebab tak ada jalan lain dah. Maka orang yang tak mampu dah buat maksiat baru nak bertaubat, dikira tak bertaubat dah. Maka selagi mana kita mampu kita nak bertaubat. Jangan tunggu kita tak mampu baru nak bertaubat. Maka dia kata dengan ikhtiar, yakni meninggalkan dengan ikhtiar dosa yang seumpamanya daripadanya. Jadi dia kena tinggalkan dosa yang apa-apa yang dia telah buat seumpamanya, baik walaupun dia bertaubat daripada minum arak, tetapi hak zina, hak benda-benda dosa besar, bunuh orang dan sebagainya kena tinggal belaka. Seumpama dengan dosa-dosa besar yang lain. Jangan kata benda ni dia tinggal dah, taubat dah, tapi hak lain tak tinggal lagi. Hamba taubat dah, semayang tambu tinggal dah, semayang lah tak tinggal, tapi kata korang tak tinggal lagi.
Bahagian taubat dah. Kata korang tak tinggal lagi. Allah, hamba ni dia kata nak tutup aurat dah. Tambah dah keluar-keluar rumah tak pakai tudung. Suruh jin pun tambah pakai. Nak pakai jubah. Nak pakai baju kurung. Alhamdulillah. Tapi suami tak taat lagi. Dia kena tinggal belaka. Dia kena tinggal belaka kedudukan yang seumur dengannya. Maka dia kata di sini, meninggalkan dengan ikhtiar, dengan pilihan dosa yang seumpama daripadanya, manzilahnya, yakni tempatnya ataupun kedudukan dia yang sama kedudukan dengan dosa yang dia buat. Tak kira lah dosa besar dia tinggal hak tu, dia kena tinggal lagi yang lain. Tiada pada rupanya membesarkan bagi Allah Ta'ala kecuali dengan arti kata buat tu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi tinggalkan betul-betul. Kalau tidak kira kerana Allah. Jadi kena tinggal lagi dosa-dosa. Jadi orang yang bertaubat ni, kalau dia bertaubat, yang pertama apa dia perlu buat? Bila dia sudah bertaubat. Bertaubat yang kita akan beritahu ada 3 syarat nanti. Lepas dia bertaubat, dia kena ingat, dia kena menambahkan amal ibadat yang dia buat. Kemudian dia kena belajar ilmu agama. Jangan kita taubat tapi ilmu tambah belajar. Kena belajar ilmu agama tambah. Kemudian kita kena berkawan dengan orang-orang hak baik. Ni taubat dok kawan dengan kawan-kawan hak lama tak jadi. Kita kena berkawan dengan orang-orang yang baik. Kemudian duduk tepat suasana yang baik. Seperti di masjid-masjid, di madrasah, pusat-pusat pengajian ilmu. Dok pergi dah, senang Rabi dok pergi dah. Ataupun dekat konsert-konsert. Tempat-tempat nyanyian-nyanyian yang melalaikan, tak pergi dah. Dah tukar dah, dia kena tukar dah. Dan dia kena tukar belaka dah. Kalau dulu dengar lagu-lagu kus-kus hatahid dil pagahid. Kalau dulu. Ni tukar dah. Tukar benda apa? Tukar kepada bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Kalau dulu juga suka kepada penyanyi-penyanyi. Sekarang ni suka kepada ulama-ulama. Yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mengajak manusia kembali kepada Allah Ta'ala. Kena tukar, ubah belaka. Ini barulah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata, dan memelihara daripada mukanya, jaga dia buat benda ni, dia tinggal semata-mata membesarkan Allah. Pada rupanya membesarkan Allah, yakni dia tinggalkan dosa tu dengan pilihan dia semata-mata kerana Allah. Membesarkan Allah Ta'ala. Buat bukan kerana orang kata mu kena taubat lah. Kalau mu tak taubat orang kata kamu macam-macam. Dah aku taubat kan orang kata aku macam-macam pula. Tu tak jadi. Taubat biar kerana Allah. Bukan kerana apa? Kerana malu ke orang. Dah kalau aku tak berubah orang kata pula. Berubah lah. Itu kerana orang. Kerana orang ni kita bertaubat kerana makhluk. Kita buat ibadat kerana makhluk. Tak kekal. Tidak istiqamah. Kita kerana Allah Ta'ala. Kalau kita buat kerana Allah, Allah Ta'ala akan tolong kita. Maka dia kata membesarkan bagi Allah dan memeliharakan akan mukanya dan jaga daripada kemukaan Allah. Jangan sampai Allah Ta'ala marah pada kita dengan sebab dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi kena taubat betul-betul. Maka baginya tiap-tiap 4 syarat. Tak ada alif pun tak apa. 4 syaratnya ada 4 syarat. Ni tahu ada 4 syarat kita nak khabar tentang taubat. Sekarang ni mula-mula Imam Ghazali suruh taubat. Tapi timbul masalah taubat macam mana cara taubat. Ni Imam Ghazali baru nak khabar ni cara taubat. Maka pertama, meninggalkan akan dosa itu dengan ikhtiarnya. Bukti kita bertaubat yang pertama, tinggalkan dosa kita. Balik nanti kita fikir apa dosa yang kita buat selama ni. Selama ni apa dosa yang kita buat? Alhamdulillah. Dulu tak tutup aurat, ni tutup aurat. Yang beri contoh je. Dulu tidak taat pada suami, ni taat pada suami. Dulu semayang cerelang-cereluk. Apa makna cerelang-cereluk? Maknanya rasa nak mayang-mayang. Malam ni hari ni pagi tadi sejuk malahan mayang subuh. Esok pula tengok kalau tak hujan bangun, kalau hujan bangun, kalau hujan tak bangun. Itu dok. Jadi bila kita taubat, tak ada dah ayat tu, tak ada dah.
Ayat yang kata nak buat dosa tak ada dah dalam kepala kita ni. Mana-mana dosa dulu tambah buat dah. Ini kena ada dalam hati. Sebab tu dia kata tadi, taubat ini amalan hati. Bukan amalan perbuatan. Perbuatan mudah je. Taubat rekod wah, sampai rekod tu bik. Taubat dia kata hamba buat dah, taubat itu mulut. Tapi ini amalan hati, letak dalam hati. Lepas pada ni segala dosa tak mau buat dah. Tak mau buat dah dosa-dosa dia kata. Maka meninggalkan akan dosa itu dengan ikhtiar, dengan pilihan dia sendiri. Pilihan dia sendiri. Ya, dan iaitu bahawa ditetapkan hatinya, tetapkan hati sungguh-sungguh. Tak hati sungguh-sungguh. Mengapa kita fikir balik, mengapa dosa yang kita buat. Mengapa rasa? Biar masuk sungguh dalam hati. Mengapa hamba buat dulu Allah banyak dosa hamba. Banyak sungguh dosa yang hamba buat dulu. Nak tinggal dah. Nak tinggal dah dosa-dosa yang hamba buat dulu. Allah banyaknya tak semayang. Kira-kira 20 tahun tak semayang. Dah 20 tahun awak guna. Kena taubatlah pada Allah. Kena taubat pada Allah. Saya banyak dah jumpa awak ustaz 5 tahun saya tak semayang. Dah awak guna. Saya kata kena qada balik lah. Ini disebut dalam Al-Quran, illa man taba wa amana wa amilu amalan salihat. Kecuali orang yang bertaubat, bila dia taubat dia beriman, mengaku sungguh. Beriman tu makna kembali balik pada Allah. Tambah dah jadi macam dulu. Dulu lara tinggal Allah, dan ni nak dekat balik pada Allah. Kemudian beriman wa amina amalan salihat, beramal dengan amalan soleh. Amalan soleh tu qada baliklah apa yang kita buat. Qada Allah banyaknya 5 tahun. Ada kata 20 tahun. Ada kata Allah dulu kata tinggal lama puasa. Leni baru jumpa ustaz baru nak puasa. Nak puasa. Ada macam-macam orang kita jumpa. Tapi kita boleh ucap alhamdulillah. Allah Taala pilih kita. Syukur dah kita. Kita nak sampai penghabisan kita dalam keadaan baik. Kita pun takut. Molek pada awal akhir tak molek tu kita takut. Lepas tu dia tanya, dah ustaz ada tinggal mayat? Kita pula dia tanya. Dia tanya kita. Dia nak taubat, dia tanya kita pula. Tadi nak beritahu, tetapkan hati kita. Tetapkan hati kita nak buat amal ibadat kepada Allah Taala. Maka fikir, sekarang kita dah kena pasti. Kena pasti apa dosa yang kita telah buat dulu. Mengapa dosa? Yang kita telah buat. Fikir daripada satu-satu. Daripada lidah mengapa? Banyak lidah. Daripada telinga mengapa aku buat dosa? Banyak juga. Dari segi mata, mata banyak juga. Banyak juga. Kemudian dari segi kaki. Masa zaman muda-muda kan dah ingat dulu. Kaki jalan kat mana? Tangan ni mengapa? Ingat belaka hak bahagian tu pula. Kemudian dari segi hati mengapa riak? Apa ada semua tu? Kita azam. Aku tak mau buat dah lagi. Dalam satu hadis dia kata, sesiapa yang bertaubat pada Allah bersungguh-sungguh, kemudian dia buat dosa. Bila dia buat dosa, dia bertaubat pula menangis. Ya Allah, aku tak mau buat apa-apa jadi gitu buat pula. Kemudian dia kata, dia pun jaga habis kan. Jaga sungguh. Tak mau buat dosa. Kena buat juga. Dia buat juga. Lepas tu dia kembali cepat-cepat. Maka Allah Ta'ala kata, hak macam ni aku ampunkan dia. Dia tidak termasuk dalam orang yang mempermainkan. Jadi bila kita dah bertaubat, mana mampu? Orang tanya, saya mana mampu ustaz? Banyak ngak dosa nak tinggalkan ligus, mana mampu? Mana mampu? Tinggal sesa tak boleh. Tinggal satu-satu. Memang dalam kitab kata tinggal semuanya sekali, dosa-dosa dan seumpamanya. Tetapi kita kena ada sama. Bila lepas kita buat dosa je, tersalah, kembali balik pada Allah. Minta ampun lalu pada Allah. Tak lalu dalam hati Allah, lain-kali kamu buat. Bila siapa buat sama, tak lalu dalam hati. Kemudian tolonglah, minta ya Allah tolonglah aku. Janganlah kau campakkan aku dalam dosa yang aku tidak mau buat. Allah Ta'ala akan tolong kita. Allah Ta'ala kata siapa yang perangai dia macam ni, aku ampunkan sama dosa dia. Tapi jangan sengaja. Buat lagi nak minta ampun. Lagi buat pula minta ampun. Jangan. Ini dalam keadaan dosa yang dia tak mampu nak halang. Kadang-kadang dia terjatuh juga. Tiba-tiba dia sedar, dia cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tetapkan dalam hati kita. Tetapkan dalam hati kita dan sucikan dia daripada citanya atas bahawa
atas bahawa tiada ia hendak kembali kepada dosa. Kepada dosa itu sekali-kali letakkan dalam hati kita, memang kita tak mau buat dah dosa tu. Apa yang dosa kita ingat, kita tak mau buat. Masa saya baca kitab, belajar kitab Minhajul Abidin dulu dengan guru saya kata, orang yang buat dosa banyak, bangunlah malam-malam, duduk dekat tikar sejadah. Bila duduk dekat tikar sejadah, mayanglah sunat taubat. Sunat taubat dia kata, kemudian lepas sunat taubat munajatlah pada Allah. Lepas tu saya kata, banyak orang mengadu pada manusia, tak mengadu pada Allah. Mengadu macam mana? Kita akan doa, tu kita kata, ya Allah, aku ni banyak dosa. Dulu ni aku derhaka pada suami. Dulu ni aku mendedahkan awak. Dulu aku tinggalkan sembahyang. Dulu aku mencela ulama-ulama. Kita baca dosa-dosa kita. Yang kita tahulah dosa kita. Kita baca dosa-dosa kita depan Allah Ta'ala. Dan buat sampai menangis. Dia kata kalau kita buat macam tu, tak menangis lagi. Kerah lagi hati kita. Esok buat pula mayang sunat taubat. Lepas tu buat pula. Akak tangan munajat pada Allah, mengadu dosa kita ni, hak kita buat. Kemudian akhir kali kita kata khabar, ya Allah, tolonglah aku daripada melakukan, jagalah diri aku daripada melakukan maksiat ni. Minta pada Allah biar kita ni dapat terpelihara daripada Allah. Buat lagi, dia kata, buat lagi. Siapa akan menangis? Lepas tu saya ingat lagi ustaz saya kata, dia kata kalau 40 hari tak menangis kok, dia kata maknanya munafik lah kita. 40 hari. Nak awak mana? Awak mana? Kena cari guru mursyid sikit. Biar dia tunjukkan jalan. Jaga hati kita, tunjuk jalan. Di samping tu kita minta pada Allah Ta'ala. Jadi malam-malam bangun sembahyang sunat malam, tu kalau boleh sembahyang tahajud, boleh sembahyang tahajud. Kalau rasa tak terbangun pukul 12 malam nak tidur tu, ambil air sembahyang sikit, angkat takbir, sembahyang sunat taubat. Mayang sunat taubat. Lepas mayang sunat taubat tu, doa pada Allah, mengadu sungguh-sungguh lah, ceritalah kelemahan kita, dosa kita. Dan kita cerita dosa kita yang kita lakukan, dan minta maaf, jangan ceritalah dosa kita ke orang. Ini kita dengan Allah Ta'ala saja, masing-masing ada dosa masing-masing. Dan insya-Allah Allah Ta'ala akan tengok kalau kita bersungguh-sungguh minta ampun pada Allah, nascaya Allah Ta'ala akan ampunkan hamba-Nya yang benar-benar ikhlas kepada Allah. Dan tidak ada jalan selamat atas diri kita kecuali taubat pada Allah. Dan manusia yang tidak taubat pada Allah, kadang-kadang bagus kita jaga kuliah malam hari semua kuliah, semayang tak tinggal, tapi taubat tak ada, buat ibadat dalam dosa sebenarnya. Ni Imam Ghazali kata, orang yang buat ibadat tak ada taubat, buat ibadat dalam dosa. Tidak dapat tidak, kita kena bertaubat pada Allah. Jadi yang pertama, cara taubat, letak lalu dalam hati ni. Nak taubat ni, nak taubat, katakan hari ni nak taubat, tak lalu dalam hati, mari fikir, kenapa dosa yang aku buat? Kenapa dosa yang aku buat? Bila aku buat ni, dosa kenapa? Contohnya tinggal semayang lah contoh. Letak lalu azan dalam hati, ya Allah, start pada hari ni aku tak akan tinggal lagi semayang. Dan ya Allah, tolonglah aku, dia kata, aku tidak ada daya upaya, nak buat maksiat pun tak ada daya, nak buat maksiat, nak buat ibadat pun tak ada daya, kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Lepas tu azam tu, walaupun kita tak hati tinggal semayang, dosa-dosa lain kita cuba juga tinggal. Dan setiap kali kita buat dosa, kita azam balik dalam hati kita, aku tak akan buat lagi yang ni, aku tak akan buat lagi yang ni. Sehinggalah setiap kali kita buat dosa menangis semua. Orang yang bertaubat ni, kalau dia buat satu dosa, dia rasa macam gunung nak empat atas kepala dia. Takut-takut. Orang yang tidak bertaubat ni, buat dosa macam lalat atas itu. Buat gitu, tumbur lagi lalu lalat. Tak ada rasa apa-apa pun dengan dosa yang dia buat. Ini bahaya orang yang tidak bertaubat kepada Allah. Tidak dapat tidak, kita bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, azam dalam hati, tidak akan melakukan lagi dosa yang telah kita buat dahulu. Tinggal betul-betul tinggal, tok dalam hati, dan minta dengan pertolongan Allah Ta'ala. Maka dia kata, ada pun jika meninggalkan dosa dan mencita atas bahawa terkadang ia kembali kepadanya,
dan tiada ia memutuskan atas yang demikian itu, tetapi barangkali kembali bahawasanya terkadang jatuh baginya kembali pula, maka bahawasanya ia menegah daripada dosanya, maka tiada sah taubat daripadanya, yakni tiada dinamakan orang taubat. Jikalah dia tinggalkan dosa tapi dia niat dah lain kali takut-takut buat lagi, ataupun mari kau dalam hati cita-cita berasa-rasa mungkin lama-lama buat kau kali, maknanya dalam hati dia ada tak berasa kadang-kadang nak tu nak buat juga, tapi dia niat dah, tak apa kalau buat taubat pula. Niat dalam hati gitu. Jadi ada orang kadang-kadang bila kita suruh, okey sekarang ni nak taubat, azam betul-betul dalam hati. Orang jumpa tanya, saya nak taubat ustaz. Okey baik, sekarang ni yang pertama, betul tak nak bertaubat? Dia kata saya betul nak bertaubat. Tak apalah, tak payah cerita dah dosa yang kamu buat. Tok tangan tok atas dada ni niat. Tok apa yang dosa yang kamu buat ni, azam sungguh dalam hati. Azam sungguh dalam hati, saya tak akan buat. Lepas tu kejam mata, bayangkan berapa dosa yang kita buat, letak dalam hati, aku tak mau buat dah dosa ni. Tetapi kalau ada lagi sikit-sikit, payah kau nak tinggal. Orang berari Hindustan, payah nak tinggal. Berari Hindustan. Orang berari nyanyi, payah berarinya. Wasi-wasi lama-lama nak tengok kali. Selagi mana ada tu, ada lagi niat cita-cita sikit ke nak buat. Kemudian dia niat dah, tak apalah kalau aku buat pula, taubat pula. Tak pula azan dalam hati pula, maka orang ni tidak bertaubat namanya. Ni tak dalam hati ni, niat dalam hati ni betul-betul nak tinggal, azam betul-betul nak tinggal. Taubat yang telah kita lakukan, dosa yang telah kita lakukan, tak boleh main-main dengan Allah. Dekat negeri akhirat kelak, dekat negeri akhirat Allah Ta'ala tunjukkan syurga. Bagi orang yang taubat, tunjukkan syurga. Allah gembiranya orang bila dapat tengok syurga. Kemudian dibuka pintu syurga dan disuruh dia pergi masuk syurga. Dia pun pergilah nak masuk dalam syurga. Syurga kau jauh. Dia pun pergi lagi, kau jauh. Tak sampai apa sudah. Tak sampai ke akhir, tak sampai. Sehinggalah dia sampai lembek, sampai letih. Sampai tak mampu dah nak pergi. Dia pun tanya Allah, ya Allah, apa maksudnya? Aku ni boleh masuk syurga ke tak boleh? Allah Ta'ala kata, kamu tak boleh. Dia tak boleh apa, tunjuk saya syurga ni. Allah Ta'ala kata, aku saja nak main kamu. Bakmu dulu atam ke dunia buat main-main sangat. Lepas tu taubat, lepas tu tambuh. Lepas tu kata taubat, sampai masa buat pula. Lepas tu kata nak taubat sungguh. Lepas tu sampai masa buat pula. Bila taubat azan dalam hati, niat pula dalam hati yang kali nak buat juga. Ini taubat tidak diterima. Orang ni bukan orang yang bertaubat pada Allah. Dan dia buat dosa, dia buat ibadat atas dosa juga. Walaupun dia dah cuba dah meninggalkan dia, tetapi hati dia tidak bulat pada Allah. Bulat betul-betul, memang nak tinggal betul-betul kerana Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang bertaubat, dia tidak mengulangi. Tak mengulangi perbuatan yang dia buat. Kita pergi ke Mekah sebagai contoh. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri hidayah. Orang dapat hidayah balik nak berubah. Hamba nak pakai tudung dah. Pakai tudung. Tak lama-lama joget mula. Ada benda. Tak ada apa. Taubat biar betul-betul kerana Allah Ta'ala. Penyanyi yang tinggalkan nyanyian dia. Nak taubat pada Allah. Sampai masa, jangan balik pada menyanyi. Pelakon, sampai masa, jangan balik semula. Kerana menyebabkan bahawa dia dikira orang yang mempermain-mainkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok. Itu yang pertama, kena ada azam. Maka tak ada azam, tak ada taubat bagi dia. Dan yang kedua, bahawa taubat daripada dosa telah dahulu daripadanya. Umpamanya kerana jikalau tiada mendahulu daripadanya, umpama segala-gala, saya tiadalah orang yang memeliharakan bukan dinamakan orang yang taibun. Taibun ni orang yang bertaubat. Adakah engkau lihat bahawasanya sah dikatakan bahawasanya Nabi alaihissalam adalah ia muttaqin. Muttaqinnya orang yang bertakwa. Yakni memelihara akan daripada kufur, dan tiada sah dikatakan bahawasanya adalah ia taibun,
taibun ni orang yang bertaubat daripada kufur kerana tiada mendahulu daripadanya alaihi salatu wassalam kufur sekaliannya. Dan bahawasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu adalah ia taibun, orang yang bertaubat daripada kufur kerana bahawasanya telah mendahulu daripadanya yang demikian itu. Apa maksud dia ni? Yang kedua dia kata taubat daripada dosa yang terdahulu daripadanya. Taubat itu daripada dosa yang pernah dia buat. Maka kalau dia tak buat dosa, tak payah taubat lah. Dan tak dipanggil orang yang bertaubat. Kita nak bertaubat ni dengan dosa yang kita buat. Hari ni kita nak taubat, hamba nak taubat pada minum arak lah. Padahal ada haji minum arak pun. Itu bukan orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat ni taubat dengan dosa yang telah dia buat. Maka kita tak boleh bertaubat, ya Allah, hamba nak bertaubat daripada minum arak. Kita tak pernah pun minum arak. Nak bertaubat daripada berzina, tak pernah pun berzina. Nak bertaubat daripada judi, tak pernah pun judi. Itu bukan taubat. Kita hanya bertaubat pada Allah pada dosa yang telah kita lakukan. Maka dia kata taubat daripada dosanya telah dahulu daripadanya, daripada dosa yang pernah dia buat umpamanya. Kerana jikalau tiada mendahulu daripadanya, kalaulah dia tak pernah buat dosa, tiada dahulu makna dahulu je tak pernah buat dosa, umpamanya segala-gala nascaya adalah orang yang memelihara, bukan dinamakan orang yang taibun. Dia ni kita kata orang yang muttaqin pun boleh, orang yang bertakwa, bukan orang yang taibin, orang yang bertaubat. Ataupun orang yang menjaga diri dia daripada dosa, dan bukan dinamakan orang yang taib, orang yang bertaubat. Tiadakah engkau lihat bahawasanya sah dikatakan bahawasanya Nabi alaihi salam adalah muttaqin. Nabi di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ia muttaqin, yakni memelihara daripada kufur, dan tiada sah dikatakan bahawasanya adalah ia taibun daripada kufur. Maka Nabi kita ni dipanggil orang yang muttaqin, orang yang muttaqi, yang bertakwa kepada Allah. Maka tidak sah kita panggil dia orang taibin, orang yang bertaubat daripada kufur, sebab Nabi kita tak pernah kufur, tidak pernah kufur. Maka kita kena bertaubat di atas dosa yang kita lakukan saja. Kerana Nabi dia kata adalah taib daripada kufur. Tidak sah dikatakan bahawasanya adalah ia taibun daripada kufur. Tidak sah kita katakan dia orang yang bertaubat daripada kufur, kerana tiada mendahulu daripadanya alaihi salatu wassalam. Dah sebelum daripada ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kufur. Nabi tidak pernah kufur kepada Allah. Kufur sekaliannya. Maka orang yang tidak pernah buat dosa, maka dia tidak dipanggil taubat atas dosa tadi. Jadi kita kena bertaubat saja. Ni kita azam dah. Aku azam tak mau minum arak. Dan kita nak taubat daripada arak, tak pernah minum arak. Itu bukan. Kita hanya berazam pada dosa yang telah kita buat. Yang telah kita lakukan. Dan bahawasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yakni Saidina Umar. Kita tahu dah kisah Saidina Umar kan. Saidina Umar ni masa zaman jahiliyah hebat. Saya baca riwayat sejarah, wallahu alam betul tak betul. Hanya ada dalam kitab menceritakan bahawa Saidina Umar Al-Khattab pernah dia menanam anak hidup-hidup. Saidina Umar ni, dia zaman dia dahulu, dia tanam anak lelaki perempuan tanam, anak perempuan. Zaman Nabi Musa tanam anak lelaki. Zaman Nabi Musa, Firaun bunuh anak lelaki dengan cara menyembelih. Zaman Nabi Musa, dia sembelih bayi-bayi lelaki. Zalim tak zalimnya Firaun. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka sembelih anak-anak kamu yang lelaki dan mereka membiarkan anak-anak perempuan. Sebab apa Firaun bunuh anak lelaki? Kerana Firaun bimbang ada anak lelaki yang akan memerintah, menggoncang kerajaan dia. Rupa-rupanya budak lelaki yang menggoncang kerajaan dia adalah budak lelaki yang duduk dalam istana dia. Siapa namanya? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian selain daripada Nabi Musa, di sana ada seorang lagi yang bernama Musa juga. Musa Samiri. Mak dia tinggal juga.
tinggal dalam gua. Mak Nabi Musa tinggal dalam istana. Bukan tinggal dia hanyutkan ikut rakit tadi. Rakit siapa kat istana? Maka Nabi Musa ni dipelihara oleh Firaun. Musa Samiri ni dipelihara oleh malaikat. Tetapi Nabi Musa AS hidup dalam hidayat. Musa Samiri yang dijaga oleh malaikat hidup dah kufur. Akhir sekali kufur. Kufur kepada Allah. Sebab itu kita ni kena minta pertolongan daripada Allah. Walaupun kita ahli ibadat daripada budak pun, takut kita. Takut mati dalam keadaan penghabisan tu tak molek. Lepas tu kita minta pada Allah. Lepas tu kita jangan jadi sombong. Bila kita buat ibadat banyak, jangan rasa bagus aku orang lain tak bagus belaka. Tak bagus belaka. Ini kita rosak dalam ibadat yang kita buat. Tidak dapat tidak. Saidina Umar Al-Khattab diceritakan. Dia ni nak kepada anak lelaki. Tambah anak puan. Jadi bila sampai isteri dia melahirkan anak, isteri dia kata pada Saidina Umar jangan cara lock ke dia. Bila lock ke dia, dapat anak perempuan, anak isteri dia susah hati sungguh. Bila susah hati, akhir sekali isteri dia memakaikan pakaian lelaki pada anak puan dia. Pakaian lelaki pada anak perempuan dia. Jadi setara mana nak boleh jaga masa budak boleh lah. Budak kecil kita tak tahu. Budak kecil apa kita pakai pakaian lelaki, kita pun kata lelaki. Percaya. Sebab dia tak ada beza mana orang kecil ni. Hak lelaki muka macam puan, hak puan muka macam lelaki. Jadi Saidina Umar pakaikan pakaian lelaki anak dia. Bila pakai, bila siapa pada besar, akhir kali dapat tengoklah fizikal lelaki, fizikal perempuan tak sama. Maka akhir kali Saidina Umar ambil keputusan, tanah anak dia hidup-hidup. Tanah anak dia hidup-hidup. Ini ada riwayat cerita macam tu. Wallahu alam benar tak benar tu. Akhir sekali Saidina Umar pun beriman kepada Allah Taala. Masa zaman kufur memang dia kufur. Tetapi dia beriman pada Allah Taala, dialah yang menjadi orang yang soleh. Hingga kan Saidina Umar dia kata, kalaulah neraka itu seorang je masuk neraka, nascaya yang masuk neraka itu adalah Saidina Umar Al-Khattab. Dia kata, sedangkan macam mana sifat Saidina Umar? Saidina Umar ni siang hari bekem, bekerja siang, tak tidur. Kemudian malam pun tidur sikit saja. Sehingga kan satu hari orang nak jumpa dia, datang rombongan nak jumpa dia, orang kata malam dah Saidina Umar letih, jangan ganggu dia, jumpa pagi besok lah. Dan tidurlah dekat masjid, tidur kat masjid. Jadi Saidina Umar pun tidur kat masjid. Orang tak sangka yang dia tu tidur kat masjid tu, yang tidur dalam masjid tu Saidina Umar. Maka rombongan tadi pun tidur, tengah-tengah malam dengar orang menangis. Maka dia pun bangun daripada tidur dia, cari siapa yang menangis. Tengok-tengok ada seorang yang sedang menangis, sujud pada Allah, berdoa, menangis sungguh-sungguh. Merasakan macam orang tu buat dosa besar sangat, menangis sungguh. Orang pun tengok, orang ni rupanya. Pagi besok orang bawa jumpa Saidina Umar, terkejut dia, rupanya orang ni lah yang menangis malam tadi. Saidina Umar Al-Khattab, dia tu daripada kufur beriman kepada Allah Ta'ala, dan dia dikira orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bahawasanya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah ia taibun. Taibun maknanya bertaubat, orang yang bertaubat daripada kufur, kerana bahawasanya telah mendahului daripadanya. Yang demikian itu kerana sebelum daripada ini dia pernah kufur, pernah jadi kafir, kemudian beriman pada Allah. Inilah dia orang yang bertaubat. Maka mana-mana dosa yang pernah dilakukan, ada sebagai contoh dosa tinggal semayang, sebagai contoh dosa mendedahkan aurat, maka bila saja dia bertaubat, dia pun azam dalam hati tak mau buat, dan dia pun berubah sifat dia daripada dulu ahli maksiat kepada ahli ibadat, maka dia kira orang yang bertaubat. Dan bagaimana taubat dia dengan dosa yang dia pernah buat dulu? Dosa ni besar, dia kata hamba dosa besar. Nabi ada bersabda, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang betul-betul taubat daripada dosa macam tak ada dosa. Seperti dia keluar daripada perut ibu dia, tak ada dosa. Ni untung orang yang bertaubat. Tapi kita jangan kata gitu. Aku nak buat dosa dulu kayak gitu, taubat lega kosong. Jangan.
Maka maksudnya orang yang betul-betul bertaubat ni buatlah dosa besar setara mana tapi dia ikhlas pada Allah. Sebagaimana ada cerita orang membunuh 99 orang. Dia bunuh 99 orang. Padahal dalam Quran kata man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang-orang mukmin seorang saja dia bunuh. Dia bunuh orang mukmin itu seorang saja, fajazauhu jahannam, balasan dia neraka jahannam. Seorang baru dia bunuh. Dan kalau dia bunuh 99, munasabahlah masa dia bunuh 99 orang tu, dia kata, dia tanya orang, boleh bunuh tak? Boleh taubat dah. Saya dah bunuh orang ramai ni. 99 orang. Wah, 99 ramai sangat. Orang tu kata oleh kerana membunuh ramai sangat dah lalu, Allah Ta'ala tak ampun dosa kamu. Dia pun alang-alang celup pekasan biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang celup pekasan biar sampai berlengah tangan. Akhir sekali ala-ala 99 biar sampai 100 orang. Dia pun ambil benda, dia pun bunuh orang tadi 99 100 orang. Patut sesal pula, Allah pergi bunuh pula seorang lagi. Pergi cari orang lain, dia kata ambo dah bunuh 100 orang. Boleh tak bertaubat? Orang tu kata boleh dengan syarat jangan duduk kampung ni. Keluar, dia kata. Keluar pergi kampung lain. Pergi kampung lain, kampung orang baik-baik, sini kampung orang jahat-jahat, takut bimbang mutaubat jadi buat jahat pula. Pergi keluar kampung lain, mati tengah jalan, tak sempat bertaubat. Tetapi dalam hati ada niat taubat. Orang pernah tanya saya, bila saya cerita ni, dia kata, "Kang Ustaz, saya duk belajar," dia kata, "orang tu tak buat lagi." Orang tu dia kata dia tak buat pun bertaubat. Tak buat bertaubat. Tapi dia diterima. Bagaimana orang yang niat dalam hati nak tinggal maksiat? Niat maksiat, tetapi dia pun mati dalam keadaan ada niat. Kena tanya balik. Kalau dia ada niat nak bertaubat, dia ada buat tak ibadat, buat tak sesuatu untuk nak bertaubat. Contohnya pergi jumpa orang alim, belajar macam mana cara nak bertaubat, ataupun dia taubat dia nak tinggal kampung dia. Kalau dia sempat buat macam tu, dia kira bertaubat pada Allah. Kalau niat saja dalam hati nak taubat, dah buat benda-benda, dia kira mati dalam keadaan tidak bertaubat. Maka walaupun orang tu mati, walaupun orang tu bunuh 100 orang, dia tetap dimasukkan dalam syurga. Mengenai dosa yang pernah dia lakukan dulu, dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa dia. Dengan sebab dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan kita hendaklah jadi orang yang bertaubat. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, bahawasanya dosa yang dahulu itu ada ia seumpama barang yang ia meninggalkan dengan ikhtiarnya pada manzilahnya. Allahu a'lam. Lain kali ya. Ketiga ni panjang sikit, kita sambung minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizna ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس
والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم
يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون